Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu kawan-kawan kita masuk kejap. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mula. Okey, yang dah masuk boleh komen sikit tak? Suara jelas ataupun tidak? Alhamdulillah. Ustaz Naki, apa khabar Ustaz Naki? Bertemu hari ni. Hari ni saya live di pembelajaran Darjah 3. Bukan untuk bercerita berkenaan dengan kowe, akan tapi akan menceritakan berkenaan dengan tajuk fake solat. Fake solat, pembelajaran seterusnya. InsyaAllah 2 minit lagi kita akan mula. Kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain, tunggu kawan-kawan kita yang lain. Uish. Ustaz dan ustazah juga masuk. Kalau saya ada salah boleh tolong betulkan. Okey, insyaAllah sikit lagi kita akan mula. Minta sama-sama kita panggil kawan-kawan kita yang masih belum masuk lagi. Macam duduk satu rumah pula suruh panggil. Okey, tak apalah, kita mula dulu. Nanti untuk yang lambat, diorang boleh lihat balik video live ni di sama ada di Facebook ataupun di channel YouTube saya. Di channel YouTube saya akan masukkan di YouTube. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, marilah sama-sama kita baca doa sebelum belajar, supaya pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey. Nur Adiana dah sedia. Okey, baik Nur Adiana. Okey, semua sekali boleh buka buku muka surat 37. Tajuk yang ke-9, khusyuk dalam solat. Tajuk yang ke-9, khusyuk dalam solat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Maksudnya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar.
Suara ustaz perlahan. Macam mana nak kuatkan suara ni? Suara ustaz perlahan Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maklumlah nanti ustaz duduk dekat kampung ni, macam-macam suara background akan kedengaran. Jadi fokus dengan suara ustaz je. Suara-suara yang di belakang-belakang tu jangan fokus. Okey. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Maksudnya, dan mintalah pakai speaker. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Nak dapatkan khusyuk ni bukan senang adik-adik. Nak dapatkan khusyuk ni bukan senang. Kadang-kadang kita dalam solat pun boleh teringat, kejap lagi nak makan apa kejap lagi nak buat apa, kejap lagi nak main apa. Dalam solat memang susah kita nak khusyuk. Macam mana kita nak khusyuk? Nak khusyuk mestilah kita semayang tu kerana Allah, dan kita sentiasa takut akan Allah yang sedang memandang kita. Okey. Tengok yang di bawah. Pengertian khusyuk menurut bahasa. Pengertian khusyuk menurut bahasa. Apa pengertian khusyuk menurut bahasa itu? Pengertiannya ialah tunduk atau merendah diri. Tunduk atau merendah diri. Tunduk atau merendah diri. Kita mestilah masa solat tu kita kena tengok tempat sujud. Kita tengok tempat sujud. Kita kena lapangkan fikiran kita daripada memikirkan benda-benda yang lain. InsyaAllah solat kita akan khusyuk. Dan kita mestilah sentiasa merendah diri. Okey, selain itu pengertian khusyuk menurut Al-Quran, yakin sedang bertemu dan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sedang bertemu, yakin yang kita ni sedang bertemu dengan Allah dan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita solat, macam kamu solat depan ustaz. Depan ustaz ataupun ustazah yang jaga kamu solat. Mesti kamu solat tu tak main-main, betul? Bila ustaz dengan ustazah dah tak ada, tak tengok kamu solat, adanya solatnya pukul kawan, kacau kawan, solatnya berbual, solatnya bermain. Macam gitulah. Macam gitu kamu kena buat sebenarnya. Kamu solat mesti kerana Allah, bukan solat kerana ustaz ataupun ustazah. Okey. Seterusnya, terdapat dua jenis khusyuk dalam solat. Apa itu dua jenis khusyuk dalam solat? Yang pertama khusyuk batin, iaitu khusyuk hati, dengan menghadirkan di dalam hati perasaan takut kepada Allah, rendah diri serta mengharapkan rahmatnya. Itu maksud khusyuk batin. Seterusnya khusyuk zahir. Khusyuk zahir tu apa? Khusyuk zahir tu iaitu khusyuk segala anggota badan seperti kepala, mata, telinga, tangan dan kaki, dengan menumpukan sepenuh perhatian terhadap solat yang dilakukan. Khusyuk zahir ni dengan anggota badan kita lah. Anggota badan kita ni kita tumpukan secara terus ketika melakukan solat. Tak ada kepala kita pandang ke kiri, tangan kita ada dekat atas kepala, kaki kita sengit, badan kita bengkok.
Maknanya anggota badan kita ni mesti mengikut rukun-rukun solat yang kita dah belajar sebelum ni. Rukun-rukun solat yang kita dah belajar sebelum ni. Okey anak-anak, buka muka surat sebelah. Muka surat 38. Kita masuk kepada kelebihan khusyuk ketika solat. Okey. Ada 4 kelebihan yang telah diberikan, yang ditulis di dalam buku. Walau bagaimanapun sebenarnya banyak lagi kelebihan-kelebihannya. Jadi kalau nak tahu, kita boleh tengok di buku-buku ataupun di internet. Kamu boleh tengoklah. Jangan kamu buka internet, bukanya TikTok kan. Buka internet kamu tengok game, buka internet kamu tengok shopping. Cuba kamu buka internet, cari benda-benda yang berfaedah sikit, kan. Okey. Tengok kelebihan khusyuk ketika solat. Yang pertama, kita dapat menghalang perbuatan keji dan mungkar. Sebab apa? Khusyuk ni dapat menghalang perbuatan keji dan mungkar. Sebab masa kita solat tu kita dah khusyuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak fikiran kita tidak nak fikir nak buat apa-apa ke, nak buat tu ke, nak buat ini ke. Kita mesti fokus kerana Allah Taala. Seterusnya, mendapat pahala. Khusyuk dalam solat akan mendapat pahala. Siapa yang tak nak pahala? Lagi-lagi di bulan Ramadan ni, pahala berlipat kali ganda. Jadi kamu jangan lupa solat, jangan tinggal solat. Solat mesti kena buat. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Sentiasa baca Al-Quran. Ustaz yakin kamu akan selalu baca Quran, betul? Kerana setiap pagi kamu akan akan mengaji bersama guru-guru Quran. Dan hari Jumaat Sabtu, jangan pula kamu cuti baca Quran. Hafal. Selagi kamu boleh hafal. Banyak masa kamu dekat rumah ni, kamu tak memasak, kamu tak basuh baju, kamu tak apa lagi, tak bekerja. Kamu duduk rumah je. Nak main boleh, tapi jangan main daripada pagi sampai ke malam kamu main. Cari masa sedikit selepas solat, kamu ulanglah Quran. Kejar pahala di bulan Ramadan ni. Ramadan datang sekali je setahun. Tak ada Ramadan kali kedua, tak ada Ramadan kali ketiga. Sekali setahun. Kalau tahun ni last kita jumpa Ramadan, tahun depan macam mana? Dah tak jumpa Ramadan. Okey, seterusnya, khusyuk ketika solat ni akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu, suara Ustaz jelas ke? Kalau tak jelas, perlahan ke apa ke, cakap. Ustaz takut Ustaz ni cakap seorang-seorang. Bagi yang baru masuk, insya-Allah nanti kamu boleh tengok ulangan Ustaz. Okey. Dan yang terakhir, kelebihan khusyuk ketika solat ni ialah mendidik akhlak mulia. Mendidik kita menjadi akhlak yang mulia. Okey, tengok yang bawah. 6 perkara yang menghadirkan khusyuk dalam solat. Ini perkara-perkara yang menghadirkan khusyuk dalam solat. Yang pertama, menghadirkan hati ketika menunaikan solat dengan membuang segala yang tidak ada kena-mengena dengan solat. Macam Ustaz cakap tadi, masa solat kita buang semua sekali. Kita fokus hendak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berusaha memahami segala perkara yang dilakukan di dalam solat, sama ada perbuatan ataupun yang dibaca. Maksudnya kat sini, kita berusaha untuk memahami apa yang kita buat tu, apa yang kita baca tu. Maksud memahami maksudnya. Kan kita solat kan, kita baca semua sekali dalam bahasa Arab, betul tak? Kita cuba usaha. Sebelum ni pun, sebelum ni kamu ada baca surah Al-Fatihah, kamu ada
hafal makna surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah pun ada dalam lagunya. Lagu nak hafal lagu maksud surah Al-Fatihah tu kan, kamu boleh buka dekat YouTube, cari lagu maksud surah Al-Fatihah, InsyaAllah nanti keluar. Okey, yang ketiga, merasai kebesaran Allah, iaitu dengan merasai diri terlalu kerdil di hadapan Allah. Janganlah kita ni rasa kita bangga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa tinggi diri. Sebelum ni kita dengar rendah diri kan. Kita tukar tinggi diri. Tinggi diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia sama ada yang kaya ke, yang miskin ke, yang apa, yang ada kereta besar ke apa, semua manusia sama, kerdil. Tak ada beza. Yang cuma yang berbezanya sama ada iman kita lebih ataupun iman kita kurang. Setiap hari akan berubah. Tak ada yang sama. Okey. Yang keempat, merasa gerun. Merasa gerun. Tahu tak gerun tu apa? Merasa takut terhadap keagungan Allah dan siksaan Allah. Yang kelima, sentiasa menaruh harapan besar kepada Allah. Mudah-mudahan solat yang dikerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kena rasa yang solat kita ni Allah terima. Mengharapkan solat kita ni Allah terima. Okey. Dan yang keenam, merasa malu terhadap Allah di atas segala kekurangan dan kecacatan yang terdapat di dalam solat. Merasa malu terhadap Allah di atas segala kekurangan dan kecacatan yang terdapat di dalam solat. Okey, tengok contoh yang di bawah, contoh manusia yang khusyuk di dalam solat. Abdullah bin Umar, tengok tu, dia bercerita, pernah menceritakan contoh manusia yang khusyuk di dalam solat ialah para sahabat dengan katanya, para sahabat Nabi SAW apabila mereka mengerjakan solat, mereka memberi perhatian bersungguh-sungguh kepada solat mereka. Mereka mendudukkan pelihatan mereka ke tempat-tempat sujud mereka, dan mereka menyedari sesungguhnya Allah sedang berhadap kepada mereka. Maka tidaklah mereka berpaling ke kanan dan ke kiri. Macam gitulah nak dapat solat yang khusyuk. Masa solat dia tak memandang ke kanan, memandang ke kiri, usik kawan, bercakap, bermain. Di dalam solat dia fokus hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah selesai pembelajaran kita pada hari ini dengan berakhirnya contoh yang diberikan, contoh-contoh khusyuk dalam solat yang telah diberikan di dalam buku tu. Maka berakhirlah pembelajaran kita pada tajuk yang ke-9, khusyuk di dalam solat. Okey, untuk seterusnya selepas ni kamu boleh buat latihan, ataupun kamu nak dengar balik apa yang ustaz baca untuk kamu fahamkan dan kamu buat latihan. Kamu boleh ulangi video ni. Nanti selepas kamu baca atau ulang balik pendengaran video ni, kamu boleh buat latihan 1, 2 dan 3. Latihan aktiviti 1, aktiviti 2 dan aktiviti 3. Kalau aktiviti 1 ni kita tengok satu-satu. Untuk aktiviti 1, nyatakan kelebihan-kelebihan mengapa kita perlu khusyuk dalam solat. Macam yang ustaz cakap tadi, ada 4 tadi ustaz cakap. Kamu boleh tengok balik. Kalau ustaz bagi tu tak jadi latihan jawapannya. Jadi ustaz nak kamu tengok balik dan kamu salin ikut apa yang ditulis. Ini ustaz bagi kamu tengok, buat latihan sambil tengok buku. Okey, yang seterusnya, ya, aktiviti kedua, tandakan right pada jawapan yang betul dan pangkah pada jawapan yang salah. Kamu kena baca satu-satu dan kamu lihat mana yang betul kamu tandakan right dan salah kamu pangkahkan.
Okey, untuk aktiviti yang terakhir, aktiviti 3, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Yang ni kamu kena baca balik. Tengok soalan satu tu dia tanya apa, lepas tu kamu cari jawapan dia daripada muka surat. Yang pertama tadi, muka surat apa? Muka surat 37 tadi kamu tengok ada tak jawapan dekat situ, ada tak? Jadi kat situ. Jadi macam itu sajalah. Untuk aktiviti-aktivitinya, Ustaz harap kamu boleh faham dengan apa yang Ustaz telah sampaikan. Apa yang Ustaz sampaikan semua ada di dalam buku. Adalah cuma sikit-sikit di luar. Cuma sikit sajalah di luar daripada buku. Yang lain tu semua ada di dalam buku. Okey. Kalau ada apa-apa sebarang persoalan kan, ada yang tak faham ke apa ke, boleh message Ustaz terus. Ustaz akan sentiasa on message 24 jam. 24 jam kecuali waktu Ustaz perisa. Waktu Ustaz perisa, Ustaz tak buka line pun. Okey. Dan ada lagi satu masa, waktu Ustaz tidur. Waktu Ustaz tidur memang Ustaz tak tengok line pun. Dan waktu Ustaz solat, bertambah-tambah pula. Ingat satu je, rupanya tambah 2, 3, 4, 5. Okey, okey, sekian itu saja. Untuk yang terlepas ataupun yang masuk lambat, Ustaz akan simpan video ni dan Ustaz akan cuba masukkan di dalam YouTube. Kalau siapa yang ada masalah dengan Facebook ke atau apa-apa ke, boleh tengok di YouTube. Dan kalau ada apa pun masalah lagi, bolehlah terus bagi tahu dekat Ustaz. Kalau kamu tak bagi tahu dengan Ustaz, Ustaz tak tahu apa masalahnya. Okey. Sekian itu saja. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran akan datang, insya-Allah. Ustaz nak sedikit bagi nasihat. Duduk di rumah, bantulah mak ayah. Bantulah mak ayah. Kamu dah darjah 3 kan? Betul tak? Ustaz ajar darjah 3 kan ni? Darjah 3, kamu dah darjah 3. Nanti kamu meningkat darjah 4, darjah 5, darjah 6, darjah 3 atas 1. Jadi kamu belajar-belajarlah membantu mak ayah. Jangan lupa baca Quran. Hafal Quran tu. Mana-mana Quran yang dah hafal, hadis yang dah hafal, ulang balik, sentiasa ulangkan. Ambil satu masa je, ambil je dalam masa setengah jam boleh, 1 jam boleh. Ambil sikit tu je masa tu untuk kamu mengulang hafazan supaya kamu tak lupa apa yang kamu hafal. Ini bila dicuti, buku pun cuti. Betul? Okey, itu sajalah. Dan jaga kesihatan, sentiasa membersihkan diri kan. Jangan main kat luar, duduk dalam rumah. Tolong kemas rumah. Okey. InsyaAllah Ustaz doakan kamu semua sihat dan diberi perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu saja daripada Ustaz. Wallahu alam. Ustaz akhiri kalau Ustaz pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menonton.